Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kita bertemu lagi pada kali ini. Untuk sesi pada kali ini, kita akan masuk kepada topik yang baru. Iaitu topik chapter 2, iaitu Linear Time Invariant System, ataupun lebih dikenali dengan istilah short form dia adalah LTI System. Saya harap semua bersedia. Saya akan teruskan dengan slide kita pada kali ini. Topik 2 berkenaan dengan Linear Time Invariant System, iaitu LTI System. Apa itu LTI System? LTI System ni telah saya terangkan pada chapter 1 secara umum. Untuk topik 2, pembelajaran kita fokus kepada LTI System, berkenaan dengan apa itu sistem LTI dan apa aplikasi-aplikasi atau proses yang boleh dijalankan terhadap LTI System. Jadi secara keseluruhannya, untuk topik 2, apa yang akan kita lalui adalah develops the fundamental input-output relationship for linear time invariant LTI system by using convolution operation of the input and the impulse response of the system. Jadi untuk chapter 2, saya akan memperkenalkan kepada anda secara lebih detail apa itu LTI system, linear time invariant system. Dan setelah tu, kita akan mengikuti apa proses-proses yang kita boleh jalankan terhadap LTI system. Antara proses yang anda perlu kuasai, anda perlu mahir adalah menggunakan operasi convolution, itu convolution operation terhadap input dan juga impulse response dalam LTI system. Jadi kita perkenalkan dulu apa itu LTI system. Jadi ini adalah learning outcomes untuk sesi kali ini. Yang pertama adalah semua orang mesti kena tahu the fundamental input-output relationship for LTI system. Kedua, properties of LTI system. Yang ketiga, kita juga akan belajar berkenaan dengan proses convolution untuk LTI system. First of all, linear time invariant system. Apa itu linear time invariant system, LTI system? LTI system, two most important attributes of system are linearity and time invariance. Jadi bila sebut LTI system, linear time invariant system, bermaksud dalam sistem ini dia perlu memenuhi dua syarat. Iaitu syaratnya adalah, yang pertama, sistem tu mesti linear, dan yang kedua, sistem tu mestilah time invariant system. Jadi bila dikombine antara linear system dan juga time invariant system, maka kita panggil dia sebagai linear time invariant system. Jadi apa itu linear, apa itu time invariant? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Linearity, secara umumnya linearity mesti memenuhi dua ciri. Yang pertama adalah homogeneity, yang kedua adalah additivity. The input-output relationship for LTI system is described in terms of convolution operation. Dan setelah kita kenal apa itu LTI system, kita akan pergi kepada proses convolution. Importance of convolution to find the output to any input signal. Dan proses convolution ini tujuan dia adalah untuk menghasilkan satu output yang baru daripada input yang diberi. Ini adalah contoh. Kita ada satu signal XT. Bila XT ni dia masuk ke dalam LTI system, jadi output dia adalah YT lah. YT itu dalam bentuk LTI system kepada XT. Jadi sebelum kita pergi apa itu LTI system, saya akan terangkan berkenaan dengan linear system. Apa itu linear system? Sebab LTI system seperti yang telah saya terangkan, LTI system iaitu dia akan mengandungi dua ciri. Yang pertama adalah linear system, yang kedua adalah time invariant system. Jadi apa itu linear system? Linear system adalah the system which follow the principle of superposition is known as linear system. Jadi apa-apa sistem yang mengikuti superposition principle, kita panggil dia sebagai linear system. Tapi apa itu superposition principle? Yang ni yang kita kena tahu. Superposition principle mesti memenuhi dua kriteria ini. Yang pertama adalah
follow the law of additivity, dan yang kedua adalah follow the law of homogeneity. Ada dua law ni mesti dipatuhi. Sekiranya dia mematuhi kedua-dua law ni, jadi sistem itu mengikuti prinsip superposition. Jadi bila sistem yang mengikuti prinsip superposition, kita panggil dia sebagai linear system. Jadi kita akan pergi satu, apa itu law of additivity, apa itu law of additivity, dan macam mana pula dengan law of homogeneity. Law of additivity. Okey, sebagai contoh saya ceritakan di sini. Okey, kita ada satu signal yang pertama iaitu X1T. Signal yang pertama iaitu input yang pertama X1T, dan X1T ini akan masuk ke dalam satu sistem. Okey, dan akan mengeluarkan output yang kita kenali sebagai Y1T. Okay, jadi kita ada input masuk dalam satu sistem dan akan keluar dalam bentuk Y1T. Dan kita juga ada signal yang kedua. Okey, signal input yang kedua, yang kedua iaitu X2T. Sama juga case ni, dia akan masuk ke dalam satu sistem dan dia akan keluarkan output iaitu Y2T. Okay, jadi kat sini kita ada dua input dan juga dua output. Input yang pertama X1T, input yang kedua adalah X2T. Output yang pertama adalah Y1T, output yang kedua adalah Y2T. Dan di mana sekiranya kedua-dua output signal ini bila dicombine, digabungkan, maka akan terhasillah Y1T tambah Y2T. Saya harap semua orang faham berkenaan dengan penerangan ni. Okey, untuk kes yang lain, okey, macam mana pula sekiranya kita ada X1T dan juga X2T. Okey, X1T dan X2T ni kita gabungkan pada peringkat awal, iaitu kita gabung sebelum signal ini memasuki satu sistem. Okey, contoh dia X1T, contohnya adalah X1T. Okey, di sini dia gabungkan dengan X2T. Okey, di sini. Okey, dia akan jadi X1T tambah X2T. Boleh? Okey, dia gabungkan sebelum signal ini masuk ke dalam sistem. Dan apabila X1T tambah X2T ni yang telah digabungkan masuk ke dalam sistem, maka dia akan jadi Y prime T. Okey, dan dia akan menghasilkan satu output. Contohnya output tu kita panggil dia sebagai Y prime T. Okey, dan Y prime T boleh jadi apa-apa bentuk. Okey, Y1T ni dia boleh sama dengan Y1T tambah Y2T, atau Y prime T ni dia tak sama pun dengan Y1T tambah Y2T. Okey, jadi sekiranya output Y prime T ni dia sama dengan Y1T tambah Y2T, iaitu sama dengan proses yang ke atas ni, maka ini kita panggil dia sebagai follow the law of additivity. Tetapi sekiranya Y prime T tu dia tak sama dengan Y1T tambah Y2T, iaitu dia tak sama dengan yang proses yang atas ni, maka dia tak follow the law of additivity. Okay, jadi harap semua faham. Jadi maksudnya sekiranya output pada di sini output Y prime T ni sama dengan output di atas ni, maka kita panggil dia sebagai follow the law of additivity. Saya harap semua faham. Okey, macam mana pula dengan law of homogeneity? Okey, law of homogeneity adalah kita ada satu signal XT. Signal input kita adalah XT, di mana signal input ni dia akan masuk ke dalam satu sistem. Okey, dan dia akan mengeluarkan output iaitu YT. Kita kenali output ni sebagai YT. Okey, dan YT ni diberi dan YT ni kita gabungkan dengan satu pemalar iaitu K, iaitu satu K ataupun apa-apa saja variable K, dan dia akan jadi KYT. Okey. Pada situasi yang lain, kita ada satu juga input XT juga. Okey. Tetapi XT tu kita kenakan dengan satu pemalar yang lain iaitu K sebelum memasuki sistem. Okey, dia akan jadi KXT. Dan KXT ni akan masuk sistem dan dia akan menghasilkan satu output. Okey, bila masuk ke dalam sistem dia akan keluar jadi satu output dan kita panggil dia Y prime T. Okey, sekiranya Y prime T ni
dia sama dengan KYT, iaitu sama dengan KYT yang di atas ni, maka kita panggil dia sebagai follow the law of homogeneity. Tetapi sekiranya Y prime T yang dihasilkan daripada sistem ni tidak sama dengan KYT, tak sama dengan KYT yang di atas ni, maka case ini dia tak follow law of homogeneity. Jadi harap faham. Jadi kita ada dua output, sama ada dia follow the law of homogeneity, dan satu lagi output dia tak follow the law of homogeneity. Jadi kita patah balik kepada superposition. Apa itu superposition principle? Superposition principle adalah dia perlu follow the law of additivity dan juga follow the law of homogeneity. Sekiranya di kedua-dua law of additivity dan juga law of homogeneity ini dipatuhi, diikuti, maka dia menggunakan prinsip superposition. Dan bila mengikuti prinsip superposition, maka sistem itu adalah sistem linear. Okay, saya harap semua faham. Dan saya menggunakan nota berkenaan dengan linear system ini. Saya rujuk daripada Neso Academy daripada YouTube, iaitu saya sertakan juga YouTube link untuk linear and non-linear system daripada Neso Academy. Jadi para pelajar pun boleh juga rujuk untuk tahu lebih detail berkenaan dengan penerangan linear dan juga non-linear system. Pemahaman berkenaan linear dan non-linear system ini sangat penting. Okay, saya harap semua boleh ikut dan untuk kita teruskan. Okay, secara keseluruhan dia kita ada LTI system. LTI system, okay, dia mesti mematuhi untuk LTI system, okay, mesti ada linear, mesti ada time invariant. Jadi untuk linear dia mesti mematuhi additivity, law of additivity. Okay, ini contoh yang telah saya berikan tadi, okay, di mana dua signal input, okay, dia tambah, dia gabungkan akan menjadi output YN. Ini case sebelum memasuki satu sistem, dan case ini adalah selepas memasuki sistem. Okay, dan penerangan dia sama. Sekiranya kedua-dua output ni adalah sama, maka kita panggil dia sebagai mematuhi the law of additivity. Next kita akan tengok pula macam mana pula ciri-ciri time invariant system. Dan ini adalah homogeneity yang sama juga yang telah saya terangkan tadi, di mana pemala K diberikan sebelum memasuki sistem. KXN akan bila masukkan sistem dia akan jadi KYN. Okay. Ini adalah penerangan secara gambaran berkenaan dengan proses additivity. Okay, next kita akan pergi berkenaan dengan time invariant system. Apa itu time invariant system? Okay. Sebagai contoh, yang akan saya huraikan di sini adalah kita ada satu signal iaitu XT, satu signal XT, di mana signal ini akan memasuki satu sistem dan dia akan keluarkan output kita kenali dengan YT. Kemudian output YT ini dia akan masuk ke dalam satu sistem lagi, dan dalam sistem ini dia memberi delay by T0. Dia akan delay kan YT tadi, dan outputnya akan jadi YT minus T0. Okay, saya harap semua faham penerangan setakat ini. Okay, case yang kedua adalah XT, satu input XT, okay, diberikan delay dulu. Okay, dimasukkan dalam satu sistem, dimasukkan dalam satu sistem di mana sistem ini memberi delay. Dia akan jadi XT minus T0. Dan kemudian dia akan masuk ke dalam satu sistem dan dia akan memberikan satu output yang kita kenali sebagai Y prime T. Dan Y prime T dia boleh jadi apa-apa saja signal. Okey, contohnya Y prime T dia boleh jadi sama dengan YT minus T0, iaitu sama dengan YT minus T0 yang saya huraikan tadi. Okay. Dan mungkin juga dia boleh jadi tak sama pun dengan YT minus T0. Okay, tak sama pun dengan YT minus T0. Okay. Dan untuk mengenal pasti sistem ini adalah time invariant atau tidak, sekiranya Y prime T ni sama dengan YT minus T0, iaitu sama dengan YT minus T0 yang di atas ni, maka kita kenali dia sebagai time invariant system. Tetapi sekiranya Y prime T ni tak sama dengan YT minus T0,
maka kita kenali sistem ini adalah time variant system. Boleh? Saya harap semua faham apa beza antara time invariant system dan apa beza antara time variant system. Bunyinya hampir sama tetapi dia memberikan maksud yang sangat berbeza. Dan rujukan time invariant dan time variant ni saya juga rujuk melalui Neso Academy. Saya telah membuat beberapa rujukan dan antara penerangan yang paling mudah untuk saya berikan, contoh yang paling mudah untuk saya berikan supaya anda semua faham adalah melalui rujukan Neso Academy, dan saya juga ada bagi link YouTube berkenaan dengan time invariant and time variant system yang diterangkan secara detail oleh Neso Academy. Jadi boleh cuba subscribe dan juga like bagi channel Neso Academy ni. Okey, dia ada banyak penerangan berkenaan dengan signal and system. Okey. Jadi saya harap semua faham. Jadi secara keseluruhannya LTI system dia mesti ada linearity dan juga mesti time invariant property mesti dipatuhi. Dan ini adalah time invariant. Okey, time invariant penerangan dia xn, yn dan diberi delay kepada xn. Okay, dia akan jadi yn minus k. Okay. Ini pun sama, penerangan yang sama saya huraikan sebentar tadi. Okay, dan untuk LTI system ni kita akan tengok juga macam mana aplikasi-aplikasinya. Okay, dan antara aplikasi-aplikasi yang akan digunakan pakai dalam signal system ni adalah, yang pertama adalah digital image processing, frequency filtering. Kita juga boleh apply kepada real time signal processing like audio signal processing, video image processing, large capacity data processing, in linear acoustic, in statistic, in probability theory, in optics. The blur is described by optic. Dan banyak lagi application yang kita boleh tengok, kita boleh implement, kita boleh apply konsep signal and system ni ke dalam aplikasi yang sebenar. Di sini saya nak sharekan beberapa video yang berkenaan dengan application berkaitan dengan signal processing ni. Jadi marilah sama-sama kita tengok. What is signal processing? Signal processing is a branch of electrical engineering which pulls meaning from the broad sources of data that are all around us. But what does that mean exactly? It means signal processing is at the heart of our modern world. Signal processing powers modern communications. How can I help you? Modern entertainment. And tomorrow's transportation. Signal processing is at the intersection of biotechnology. Voice print access. Access granted. It's in our social interactions. Learning to anticipate our needs and emotions. Helping us hear the world around us and to better understand it. Salam, چطوری خوبی؟ Hi, how are you doing? To bring new life and help us heal. Signal processing brings the world to our homes, adds clarity, and puts it in our pockets. Signal processing documents our cherished memories, helps to keep us safe, and powers the world of finance. Signal processing, processing the future. Have you ever wondered, how do Amazon Echo and Google Home understand my questions? The answer is signal processing, the science behind our digital lives. Computers and smartphones have allowed speech recognition for quite a while, but deploying that technology in home assistants has been much trickier.
With smartphones, commands are often spoken very close to the microphone, whereas with Home Assistants, commands are often spoken anywhere within a large room, which is much farther from the microphone. This means the device must process not only speech, but also echoes and conflicting noise that deteriorate accuracy, including the TV, kitchen appliances, and other people talking. Utilizing a trigger word like OK Google or Alexa activates the Home Assistant to recognize a command or question. Once the device is active, it sends all following speech and sound streams to data servers that process the request. The wide variety of conflicting noise results in extremely complex sound waves, making it more difficult for the Home Assistant to understand, process, and respond to commands embedded within. For devices like Amazon Echo and Google Home to successfully analyze complex speech waves and determine the embedded command, they use far-field speech recognition, whereby signal processing engineers conduct specific machine learning techniques. Far-field speech recognition can be enhanced in two ways. The first is multi-channel speech processing, which uses multiple microphones to allow signals to be enhanced from some directions and suppressed from others. Next time you use your Amazon Echo, notice that it purposefully lights up in the direction in which you're speaking. The second is multi-condition training, which trains the device to find the command within all the sound waveforms, including the speaker's reverberation, others talking, as well as TV and kitchen appliance noise. This statistical model is trained from a myriad of examples. To ensure accuracy, signal processing engineers create countless situations where sound waves are emitted and picked up by microphones in different areas of the room. Google, for example, uses a room simulator to generate such signals from various rooms that are small, big, noisy, echo-prone, and more. Combining multi-channel speech recognition and multi-condition training to achieve far-field speech recognition allows signal processing to decipher complex speech waves and fuel this new wave of Home Assistant technologies. We owe much of that success to advancements in signal processing and machine learning in just the past decade. Will you be part of the next wave of signal processing fueled technology? Visit us online to learn more. Jadi, macam mana video tadi? Kita dah tengok video berkenaan dengan aplikasi sebenar bagi signal processing. Dan sememangnya aplikasi itu tersebut sangat memudahkan kehidupan seharian kita. Okay, dan saya akan pergi seterusnya. Untuk seterusnya kita akan tengok beberapa lagi aplikasi lain. Okay, antaranya untuk signal processing ni juga digunakan untuk filtering of image. Filtering an image is to apply a convolution operation to an image to achieve blurring, sharpening, edge extraction or noise removal. Okay, dan kita akan gunakan di sini ada nyatakan istilah convolution, di mana convolution ni digunakan dalam proses filtering of image, iaitu contohnya blurring, sharpening, edge extraction or noise removal. Okay, saya rasa semua pelajar pun tahu macam mana blurring, macam mana proses sharpening, edge extraction dan juga noise removal dalam untuk menghasilkan satu gambar yang cantik. Okay, sebab kita saya dapat jamin semua pelajar biasa mengambil gambar selfie, okay, ataupun ambil gambar-gambar pemandangan ataupun ambil gambar-gambar persekitaran. Okay, dan bila kita dah ambil gambar, kita nak edit, kita nak cantikkan lagi kualiti gambar, kita akan buat blurring, kita akan buat sharpening, kita akan buat edge extraction dan juga noise removal. Dan secara mendalamnya macam mana proses itu dijalankan adalah antaranya dia menggunakan proses convolution yang dipelajari yang ada dalam signal and system. Okay, contoh ni adalah gambar-gambar daripada original image di mana dia smart kan, dia sharpening kan. Okay, dia nampak gambar tu lebih detail. Okay, contohnya gambar di bawah ni, gambar ni ada noise dan dia setelah dimodify menggunakan convolution, dia akan buang semua noise tersebut. Okay, dan digunakan juga sebagai application of averaging convolution template. Kita dapat tengok kan, okay, di mana proses blurring
Okay, daripada gambar macam ni, okay, dibuatnya sehingga jadi blur macam ni. Okay, next convolution juga kita gunakan. Kita boleh buat gambar seperti gambar macam ni, gambar yang original image, kita boleh pecahkan dia mengikut color-colornya. Okay, contohnya color macam ni, ataupun kita nak buang color, kita hanya nak nampak hitam dan putih saja macam ni pun boleh. Okay, dan ini menggunakan proses convolution. Okay, dan lain-lain banyak lagi data-data yang kita boleh buat, kita boleh bina daripada proses convolution ni, okay, secara lebih detail. Okay, contohnya clean speech, noisy speech, dan daripada data-data yang diperolehi ni, daripada data-data ni kita boleh analisis dan kita boleh buat macam-macam statistik daripada data-data yang kita perolehi daripada proses convolution. Okay, jadi convolution. Okay, saya dah masuk ke dalam convolution, tapi apa itu convolution? Ini akan kita pelajari dalam chapter 2. Daripada awal chapter 2 sehingga kepada hujung chapter 2, kita akan belajar berkenaan dengan proses convolution. Okay, dan apa itu convolution? Okay, convolution adalah a function derived from two given function by integration that express how the shape of one is modified by the other. Convolution adalah proses di mana ada dua signal, di mana signal ni kita nak modify, di mana kita ada satu signal dan signal satu ni kita akan integrate dengan satu lagi signal yang lain untuk menghasilkan satu output yang kita kehendaki. Okay, bermaksud di sini kita ada dua input, di mana dua input ni kita akan modify, kita akan gabungkan dia, kita akan convolutekan dia untuk dapatkan satu output yang kita nak macam mana. Okay, dan ini akan melibatkan a mathematical way of combining two signal to form a third signal. Okay, kita akan menjalankan proses matematik, iaitu kita akan proses integration, di mana kita nak combine dua signal menjadi signal yang baru, iaitu signal yang ketiga. Okay, three signal of interest, kita ada input, kita ada output, dan juga kita ada impulse response. Impulse response diperkenalkan dalam topik 2 ini. Okay, ini adalah contoh secara gambaran. Okay, kita ada dua signal. Okay, dua signal, signal yang pertama, signal yang kedua, dan signal ini dia akan convolutekan, dia akan gabungkan. Okay, ini proses-proses yang dia akan dijalankan, dan kita akan buat proses-proses ini, dan akhirnya dia akan menjadi satu signal yang baru. Okay, dan apa itu impulse response? The impulse response HT, impulse response dikenali dengan HT of a continuous time LTI system represented by T is defined to be the response of the system when the input is delta T, that is HT equal T delta T. Okay, dan kita akan tengok lebih detail berkenaan dengan setiap proses-proses dalam convolution ni, dan itu adalah penerangan berkenaan dengan LTI system, apa itu linear time invariant system, dan juga kita sentuh juga berkenaan dengan convolution, thermal convolution. Topik 2 ini akan dipecahkan kepada beberapa part. Okay, ada beberapa part. Pada peringkat awal ni kita akan terangkan secara teori apa itu LTI system dan apa itu convolution. Okay, sebelum kita masuk lebih detail berkenaan dengan LTI system, apa itu convolution, proses-proses yang berlaku dalam convolution, saya harap semua orang dapat fahamkan. Tolong tangkap apa itu LTI dan apa itu convolution. Okay, fahamkan ini dulu, kerana pada part yang seterusnya lebih mencabar, di mana kita akan melibatkan teori dan juga matematik. Okay, jadi semua orang perlu fahamkan proses ini dulu. Proses yang pertama ini dulu, pada peringkat part A ini dulu. Okay, jadi saya harap semua orang boleh bersedia untuk kita teruskan pada sesi yang akan datang. Jadi untuk sesi kali ini, setakat ini saja yang akan saya terangkan. Seperti biasa, jika ada sebarang masalah, boleh terus berhubung dengan saya. Jangan biarkan masalah itu berkumpul lama sehingga anda pun tak faham apa sebenarnya anda pelajari. Okay? Jadi jangan cuma berdiam diri, jangan buat tak tahu saja apa benda yang anda tak faham. Jadi tolong buat sesuatu, kerana topik-topik yang seterusnya akan lebih mencabar. Okey, jadi setakat ini saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Okey, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.